dan salam sejahtera, Encik Muhammad Rin. Nama saya Nur Anira binti Suria, memegang nombor metrik di 201920909876. Saya akan berkongsikan satu teknik baru dalam pengajaran tata bahasa di sekolah, iaitu teknik roleplay. Konsep teknik roleplay menurut Livingston 1983, roleplay merujuk kepada satu gaya pengajaran secara interaktif melibatkan aktiviti bilik darjah untuk memberi ruang kepada pelajar bagi mengaplikasikan pembelajaran ataupun topik yang telah dipelajari mereka di luar bilik darjah. Pelajar-pelajar boleh melakonkan watak berdasarkan sesebuah cerita yang mempunyai kaitan dengan topik pembelajaran mereka. Seterusnya, ciri-ciri teknik roleplay. Yang pertama, melibatkan jumlah murid yang ramai. Yang kedua, memberi kesenangan kepada murid untuk memahami dengan lebih jelas tentang pembelajaran yang diajar oleh guru mereka. Yang ketiga, membantu pelajar mengingati konsep-konsep ataupun fakta yang telah diajar oleh guru dengan lebih senang. Seterusnya, jenis-jenis teknik roleplay terdiri daripada dua. Yang pertama, roleplay spontan dan yang kedua, roleplay investigasi. Roleplay spontan merujuk kepada situasi di mana pelajar tidak perlu menghafal skrip ataupun jalan cerita secara formal, namun idea-idea pelajar akan dikembangkan secara spontan. Namun, guru terlebih dahulu akan memberikan tema bagi sesebuah cerita. Seterusnya, roleplay investigasi. Roleplay investigasi merujuk kepada pelajar-pelajar akan diberikan watak ataupun skrip secara formal dan pelajar-pelajar hendaklah menghafal skrip tersebut bagi melakukan sesebuah cerita. Cara pengaplikasian teknik baru iaitu roleplay dalam PDPC tata bahasa, iaitu saya sebagai guru, saya akan memilih satu topik untuk dijadikan sebuah cerita. Sebagai contoh, saya akan memilih topik pembentukan kata dan saya akan membuat jalan cerita berdasarkan tajuk pembentukan kata. Seterusnya, saya akan memberikan watak dan juga peranan kepada setiap pelajar supaya mereka boleh melakukan jalan cerita tersebut. Tujuan saya berbuat demikian adalah untuk memberi kefahaman kepada pelajar, memberi manfaat kepada pelajar yang melihat supaya mereka lebih memahami topik yang diajar oleh guru mereka, dan kepada pelajar yang melakukan watak tersebut, mereka akan berasa lebih seronok untuk belajar. Teknik-teknik ini dapat membantu merangsang minat pelajar. Sekian sahaja pembentangan saya akhiri dengan lafaz ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Sadila binti Mat Husin di 201920909875 akan menyampaikan satu teknik dalam pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 ialah satu transformasi dalam dunia pendidikan, iaitu daripada pengajaran dan pembelajaran secara tradisional berubah ke arah konvensional seperti teknik-teknik round table, presentation, roleplay, hot seat dan teknik drama yang lebih dinamik dan kreatif. Di sini, saya telah memilih teknik drama sebagai kaedah PAK 21. Apa itu teknik drama? Teknik drama merupakan satu teknik yang melibatkan tubuh badan. Ia merupakan segala bentuk perlakuan yang meliputi segala kegiatan hidup manusia. Di sekolah, teknik drama atau lakonan ini merupakan satu aktiviti yang amat digemari oleh pelajar kerana ia dijalankan dalam bentuk bermain dan sukaria. Ciri-ciri teknik ini boleh dilihat apabila seseorang atau lebih memainkan watak sebagai orang lain dalam penyampaian atau pementasan yang dikenali sebagai main peranan. Ciri-ciri lain boleh dilihat adalah simulasi, dialog, teater dan sebagainya. Teknik drama boleh dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu yang pertama, lakonan bisu, lakonan spontan dan lakonan berskrip. Lakonan bisu
Guru memahami dan menggambarkan maksud dan perasaan melalui mimik muka, gerak tangan dan sebagainya. Lakonan spontan pula, guru menggambarkan maksud dan perasaan melalui unsur-unsur bahasa. Lakonan berskrip pula, guru perlu membaca, memahami serta menghayati kemudian melakonkan skrip tersebut. Okey, contoh cara teknik ini digunakan ialah yang pertama, guru memilih cerita dan situasi yang sesuai dengan umur dan minat para pelajar. Yang kedua, cerita itu perlu dikaji dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan itu ke dalam cerita tersebut. Yang ketiga, guru perlu hafaz frasa-frasa atau ayat-ayat yang penting yang hendak disampaikan dalam cerita tersebut. Yang keempat, guru mesti berlatih bercerita seolah-olah itu adalah situasi sebenar sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini di dalam kelas. Yang kelima, guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspek-aspek bahasa yang hendak diajarkan. Yang keenam, guru boleh menggunakan gambar, objek sebenar atau lain-lain sebagai alat bantu mengajar. Okey murid-murid, hari ini sila buka buku muka surat 45. Tajuk proses pembentukan kata terbitan. Terdapat beberapa pecahan kata terbitan iaitu imbuhan awalan, akhiran dan juga apitan. Minggu lepas cikgu dah jelaskan kan dengan lebih terinci serta contoh kata terbitan tersebut. Okey, sekarang cikgu akan melakukan watak sebagai seorang wartawan dan kamu semua perlu peka dan mencatat sekurang-kurangnya 5 contoh proses kata terbitan dalam teks yang dilakukan oleh cikgu. Boleh? Okey, jom kita mula. Di Kuala Terengganu, Rabu, sederet rumah kedai 5 pintu, sebuah rumah 2 tingkat dan 3 buah kereta musnah akibat dalam satu kebakaran yang berlaku di Jalan Penang pada pukul 12.30 malam yang lepas. Dalam kejadian ini, 32 orang kehilangan tempat tinggal. Mangsa kebakaran dikatakan tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka kerana api merebak dengan cepat. 5 buah kereta bomba dan 2 buah ambulan datang setelah menerima panggilan kecemasan pada jam 12.30 malam itu. Kebakaran itu berlaku begitu pantas sehingga kesemua pemilik rumah kedai tidak sempat menyelamatkan kereta masing-masing. Dalam 10 minit kebakaran bermula, mereka terdengar bunyi letupan yang sangat kuat di dalam 5 buah kedai itu. Letupan itu adalah letupan gas yang menyebabkan kebakaran bertambah marak. Pihak bomba yang tiba pada pukul 12.45 malam hanya berjaya mengawal kebakaran 30 minit kemudian. Tiada yang kehilangan nyawa telah dilaporkan dalam kebakaran itu dan hanya beberapa orang mangsa cedera ringan akibat melecur. Mereka kini dirawat sebagai pesakit luar di hospital. Jumlah kerugian dianggarkan mencecah RM1 juta, sementara punca kebakaran masih disiasat. Pihak bomba bagaimanapun tidak menolak kemungkinan bahawa kebakaran berpunca daripada lilitar pintas pada sistem pendawaian elektrik. Sekian sahaja dari saya, Salsadila, TV5. Salam hormat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahida binti Mahamud, nombor matrik D20192090879. Saya akan menerangkan tentang teknik baharu dalam pengajaran tata bahasa di sekolah, iaitu teknik round table. Teknik round table merupakan salah satu daripada aktiviti pembelajaran abad ke-21. Menurut Zambri 2012, bentuk pengajaran dan pembelajaran PDP pada abad ke-21 masih tetap berpusatkan guru, tetapi guru memainkan peranan lebih penting untuk melibatkan aktiviti murid secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Teknik round table merupakan salah satu daripada aktiviti pengajaran yang memerlukan pelajar terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam teknik ini, ahli kumpulan dapat berkongsi maklumat secara bergila-gila dalam menyampaikan idea yang dibincangkan. Setiap ahli memerlukan tambahan idea untuk melengkapkan tugasan. Ciri teknik round table.
Teknik round table lebih kepada penggunaan kertas untuk pelajar keluarkan idea. Dalam teknik ini, pelajar perlu aktif membincangkan idea masing-masing. Ciri teknik ini juga, aktiviti pembelajaran dilakukan secara berkolaboratif. Ciri teknik ini juga sesuai untuk murid tahap 2 di sekolah rendah dan murid sekolah menengah. Jenis teknik round table. Teknik ini boleh dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran berbentuk penulisan malahan dalam semua bentuk pembelajaran. Cara-cara teknik round table. Yang pertama, murid dibahagikan kepada 4 orang dalam satu kumpulan. Yang kedua, murid duduk dalam kumpulan dan guru mengemukakan satu topik. Yang ketiga, secara bergilir-gilir, murid memberi dan mencatat satu idea dengan menggunakan pen dan kertas yang sama. Yang keempat, hasil dapatan perlu dirujuk dan dibentangkan. Aplikasi teknik baharu iaitu teknik round table dalam PDPC Tata Bahasa. Saya berperanan sebagai seorang guru mengarahkan murid untuk membentuk kumpulan. Seterusnya, saya akan memberikan satu topik sebagai contoh. Saya memilih topik kata ganda dan mengarahkan pelajar untuk membina satu ayat yang terdiri daripada topik yang diberikan. Pelajar diminta menyediakan pen dan sehelai kertas di atas meja. Seterusnya, setiap ahli kumpulan hendaklah membina satu ayat yang mengandungi kata ganda. Setelah selesai, kertas tersebut harus diedarkan kepada ahli yang kedua dan seterusnya. Setelah selesai, setiap kumpulan perlu membentangkan hasil kolaboratif mereka. Akhir sekali, guru berbincang dan bersoal jawab dengan murid-murid mengenai jawapan yang diberikan. Hasil daripada pengaplikasian teknik round table ini, murid dapat memberi respon yang baik terhadap aktiviti pembelajaran secara berkolaboratif. Selain itu, murid juga berusaha untuk mengeluarkan idea sebaik mungkin untuk membantu kumpulan mereka menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru dengan cepat dan mudah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Hafiz Amri bin Hussein, bernombor matrik D201990908885. Terlebih dahulu saya ingin menerangkan teknik yang telah saya pilih, iaitu lyrical listen atau teknik pembelajaran menggunakan pendekatan lirik lagu. Okey. Teknik pengajaran tata bahasa yang menarik dan tidak membosankan murid adalah menggunakan teknik nyanyian atau menggunakan lagu. Hal ini dikatakan demikian kerana banyak lagu yang mengandungi lirik yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Oleh itu, guru perlu menyediakan lirik lagu tersebut terlebih dahulu dan mengedarkannya kepada pelajar. Sebagai contoh, guru-guru boleh meminta murid menyenaraikan jenis-jenis kata yang terdapat di dalam lirik tersebut. Misalnya seperti kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata sendi. Guru juga boleh gunakan lirik lagu untuk mengesan kesalahan tata bahasa dalam kalangan pelajar bagi mengelakkan rasa bosan untuk mempelajari tata bahasa Melayu. Teknik lyrical lesson atau dalam bahasa Melayunya analisis lirik, ini adalah satu pembaharuan yang diperkenalkan kepada murid sebagai kaedah alternatif semasa proses pengajaran bahasa Melayu. Ia bertujuan supaya sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu menjadi seronok untuk diikuti oleh para pelajar. Fokus utamanya adalah kepada penguasaan kemahiran bahasa Melayu melalui pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa. Guru perlu bijak menggunakan kaedah yang kreatif dan inovatif untuk digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Salah satu kaedah yang selalu digunakan ialah nyanyian. Ini kerana nyanyian merupakan sebahagian daripada kehidupan kanak-kanak kerana dapat menggembirakan mereka dan juga tidak menyebabkan mereka merasa bosan. Nyanyian diberikan kepada murid dengan cara mengajarkan lagu yang sudah ada
dan menggantikan lirik lagu yang asal kepada lirik lain dan membuat lagu baru dengan lirik yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jika sesuatu maklumat itu menarik kepada seseorang, maka akan lebih mudah maklumat itu diingati. Semakin mudah maklumat itu diingati, maka semakin mudah pula maklumat itu dirakamkan ke dalam ingatan jangka masa panjang. Justru, penggunaan unsur muzik melalui kaedah nyanyian adalah amat berketepatan untuk membantu murid meningkatkan daya ingatan mereka terhadap pelajaran. Jika dahulu, teknik pengajaran PDPC menggunakan pendekatan lyrical lesson ini adalah dilakukan secara berkumpulan di dalam kelas, pelajar juga dipilih secara rawak dan diberikan arahan oleh guru berdasarkan bahan yang diberikan. Tetapi oleh kerana keadaan sekarang, keadaan pandemik COVID-19 yang mengekang masalah tersebut, maka proses PDPC bersemuka tidak dapat dilakukan oleh guru-guru. Dengan ini, kaedah yang baru harus digunakan. Sebagai contoh, menggunakan platform-platform tertentu dengan menggunakan pendekatan lyrical lesson. Antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti yang ditunjukkan di dalam video selepas ini. Ringkasnya, lyrical lesson ini adalah bertujuan untuk meningkatkan daya ingatan pelajar berkenaan fakta dan beberapa topik mata pelajaran bahasa Melayu. Teknik ini digunakan bagi kelas belakang memandangkan mereka selalu kurang fokus dan minat dalam pelajaran bahasa Melayu, sambil menyalin nota menyanyi sambil membuat eksperimen menyanyi. Tidakkah ia merupakan sesuatu aktiviti yang menarik? Penggunaan aplikasi pendidikan juga mendorong seseorang guru untuk mengembangkan teknik ini sehingga ia mampu menjadi sebuah teknik yang interaktif dan boleh diakses di mana-mana sahaja. Oleh itu, pelajar boleh dengan mudah untuk menggunakan aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Naim bin Maknawi, memegang nombor matrik di 2019 08847. Akan membentangkan mengenai teknik baru dalam pengajaran tata bahasa di sekolah, iaitu teknik Kahoot. Apakah konsep Kahoot? Kahoot adalah antara platform pembelajaran atas talian yang boleh digunakan untuk PDP. Ia menyediakan ruang pembelajaran yang menarik, iaitu kaedah berasaskan pedagogi digital melalui pertandingan atau permainan. Portal Kahoot juga menawarkan perkhidmatan percuma kepada ahli untuk menghasilkan ujian dalam talian bentuk permainan. Khidmat penilaian secara kumpulan
ini amat menyeronok kerana mampu menyuntik unsur pertandingan atau persaingan yang sihat dalam kalangan murid. Ciri-ciri Kahoot sangat interaktif. Murid dapat peluang menguruskan sendiri jawapan mereka di PC, smartphone, tablet dan sebagainya. Bila murid sendiri dapat melibatkan dengan aktif, maka mereka akan lebih tertarik. Dalam Kahoot ini juga soalan boleh diaccept. Kahoot juga memberi kebebasan untuk guru menetapkan bilangan soalan, bilangan jawapan, tempoh menunggu jawapan murid, bentuk soalan, teks, bergambar, video dan beberapa lagi setting. Kahoot ini terdiri daripada dua jenis, iaitu kaedah pertama, soalan daripada pelbagai pilihan, multi choice. Kaedah yang kedua iaitu soalan benar atau salah. Seterusnya iaitu langkah implikasi teknik Kahoot dalam PDPC. Yang pertama iaitu guru perlu ke laman web getkahoot.com untuk membina akaun. Akaun itu nanti akan tersimpan segala set-set soalan yang telah dibina. Seterusnya, membina set soalan berkaitan dengan pembentukan kata. Saya menggunakan kreativiti semasa membina soalan dengan memasukkan teks, gambar dan video. Yang ketiga iaitu pada hari kejadian, mohon pelajar login Kahoot di laman web getkahoot. Boleh guna PC, boleh guna laptop dan juga boleh guna smartphone. Yang keempat, saya meminta pelajar tunggu untuk gain ping untuk menjawab kuis. Yang kelima iaitu sebaik sahaja saya memulakan kuis, game ping akan dikeluarkan di skrin. Maka pelajar perlu berlomba-lomba memasukkan game ping itu melalui komputer masing-masing. Yang keenam iaitu pelajar perlu memasukkan nickname mereka bagi tujuan identifikasi, bilangan dan nama pelajar yang sudah menyertai kuis akan terpapar di skrin. Tunggu sehingga selesai semua pelajar login dalam kuis, maka saya memulakan sesi. Sebaiknya memaklumkan pelajar beberapa syarat kuis. Sebagai contoh, masa yang diperuntukkan untuk setiap soalan dan lain-lain yang berkenaan. Soalan akan dipapar di skrin depan. 9 iaitu murid akan menjawab komputer masing-masing dengan hanya memilih pilihan jawapan yang betul. Semua pelajar memasukkan jawapan masing-masing. Selesai masa menjawab yang diberikan, jawapan sebenar akan keluar. Teruskan dengan menjawab soalan seterusnya sehingga selesai menjawab semua soalan. Selesai soalan terakhir, maka markah penuh dengan nama pelajar akan dipaparkan. Sekian daripada saya. Terima kasih.